Selamat pagi murid-murid. Kita berjumpa kembali dalam pendidikan seni kreatif, program pendidikan khas integrasi. Tajuk kita pada hari ini adalah 2.0 iaitu corak dan rekaan. Ya, kita telah habis dengan menggambar ya murid-murid. Kita buat secara ulangan, jadi cikgu hanya minta kamu melukis, minta kamu buat secara asas. Begitu juga dengan corak dan rekaan. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 2.1 corak tidak terancang. Ya, murid-murid pernah buat sebelum ini ya, murid-murid. Ingat lagi tak? Standard kandungan kita pada hari ini, standard pembelajaran kita pada hari ini ya, murid-murid. 2.1.1 iaitu menamakan teknik untuk menghasilkan corak tidak terancang. Murid-murid ingat lagi tak? Ingat ya? Okey, standard pembelajaran kita sebelum tu, ni tekniknya adalah tiupan. Saya rasa murid-murid ingat ya. Percikan. Dan satu lagi, renjisan. Ini adalah 3 teknik yang digunakan untuk menghasilkan corak tidak terancang ya murid-murid. Standard pembelajaran yang seterusnya adalah 2.1.2 iaitu mengaplikasikan teknik untuk menghasilkan corak tidak terancang. Yang tadi tu murid-murid hanya mengenal 3 teknik tersebut. Yang ini murid-murid kena membuat corak tidak terancang, aplikasikan di atas kertas lukisan. Ya murid-murid, kita pernah buat semua ini sebelum ini ya murid-murid. Dan standard kandungan, standard pembelajaran kita yang seterusnya adalah 2.1.3 menghasilkan corak tidak terancang dengan menggunakan pelbagai teknik. Kita sudah belajar 3 jenis teknik ya, jadi kita aplikasikan di atas kertas lukisan menggunakan pelbagai teknik, sama ada 2 teknik atau ketiga-tiga teknik tersebut ya murid-murid. Sebab kita sudah belajar sebelum ini, jadi cikgu gabungkan semua kepada satu. Ya murid-murid. Objektif kita pada hari ini ya, pada akhir pembelajaran murid dapat menghasilkan corak tidak terancang dengan menggunakan pelbagai teknik dan bahan secara kreatif. Ya, murid-murid buat corak tidak terancang di atas kertas lukisan dan menghasilkan sesuatu yang bermakna, yang kreatif. Ya, jadi itulah yang objektif kita pada hari ini ya murid-murid. Sebab sebelum ini kita sudah buat corak tidak terancang, pelbagai teknik. Ya, beberapa minggu kita gunakan untuk membuat. Jadi setelah habis sukatan, cikgu ulang kembali. Tetapi kali ini kita menghasilkan sesuatu yang
lebih kreatif. Ya, dengan menggunakan corak tidak terancang ya murid-murid. Jadi apa yang murid-murid akan dapat pada hari ini ialah ya kriteria kejayaan. Ya, murid-murid boleh ulang bersama-sama cikgu ya murid-murid. Saya dapat menghasilkan corak tidak terancang menggunakan pelbagai teknik dan bahan secara kreatif. Boleh murid-murid? Ya, cikgu ulang lagi sekali ya murid-murid. Ni dia. Saya dapat menghasilkan corak tidak terancang dengan menggunakan pelbagai teknik dan bahan secara kreatif. Ya, murid-murid. Ni apa yang terkandung dalam DSKP ya, murid-murid. Murid-murid nampak tak tangan yang cikgu letak ni? Ini ialah apa yang kita akan perolehi pada hari ini, iaitu murid-murid sendiri akan menghasilkan corak tidak terancang dengan menggunakan pelbagai teknik dan bahan secara kreatif ya murid-murid. Kalau sebelum ni cikgu sampai ke 4 sahaja, kali ini kita cuba yang ke-5 pula ya murid-murid. Ya, teknik tiupan, jika murid-murid tak lupa ya murid-murid, ini adalah teknik tiupan. Ya, teknik tiupan ialah murid-murid celupkan straw. Ya, murid-murid sebelum tu murid-murid celupkan berus lukisan. Ya, berus lukisan gunakan warna ya, pelbagai warna ya yang murid-murid minat. Kemudian murid-murid titiskan cat air itu pada kertas lukisan. Dan kemudian murid-murid tiupkan menggunakan penyedut minuman atau straw ya murid-murid. Dan murid-murid akan kelihatan hasil seperti yang digambar di bawah ini ya murid-murid. Nah, ini adalah hasil tiupan. Murid-murid meniup menggunakan penyedut minuman ya. Itu dipanggil teknik tiupan ya murid-murid. Dan menggunakan penyedut minuman atau straw ya, kemudian dan lukisan ini adalah sangat mudah disediakan ya murid-murid. Hanya menggunakan cat air, titiskan di atas kertas lukisan dan guna straw dan tiup ya murid-murid, dan tidak kotor atau comot ya, tangan tidak terkena ya murid-murid. Mudah ya, lukisan ini adalah mudah. Kita tengok yang seterusnya ya murid-murid, teknik percikan. Ni dia, ni adalah teknik percikan menggunakan sikat dan berus gigi ya. Mereka celupkan berus gigi ke dalam warna, gosokkan berus gigi pada sikat, menghasilkan percikan warna. Ya murid-murid, ni dia, kita boleh hasilkan sesuatu seperti jika kita buat atas kertas lukisan yang besar, kita boleh buat seperti pembalut hadiah. Ya murid-murid, cantik ya.
kita tengok penerangan untuk teknik percikan ya murid-murid, menggunakan sikat atau berus gigi. Mudah disediakan ya, sangat mudah juga ya, macam tadi ya. Kita celupkan berus gigi pada kertas lukisan, kita gosokkan pada sikat, kita akan menghasilkan teknik percikan ya murid-murid. Tetapi agak comot sikit ya, boleh kena pada tangan, boleh kena pada baju ya. Kalau murid-murid tidak menggunakan apron ke, memakai baju yang baju kotor, murid-murid pakai baju yang baju sekolah ke, dia akan nampak warna tu terpercik ke baju juga ya murid-murid. Jadi dia agak comot. Corak percikan dia lebih kecil daripada corak rinjisan. Ya, sebenarnya percikan dan rinjisan adalah agak sama ya, cara membuatnya sama. Tetapi corak percikan dia lebih kecil, lebih seni ya daripada corak teknik rinjisan. Okey, mari kita lihat ya teknik rinjisan pula ya murid-murid. Ini teknik rinjisan. Ini dia teknik rinjisan. Kita hanya celupkan berus lukisan pada cat air, kemudian kita ketuk-ketukkan dia. Dia akan warna akan terrenjis ya. Ini adalah teknik merenjis. Tengok di gambar ini ya, yang cikgu tunjukkan ni. Budak ini membuat teknik renjisan. Ini adalah teknik renjisan. Ini adalah hasil karya dia ya murid-murid. Lihat tumpuk dia lebih besar-besar berbanding dengan teknik percikan ya. Tapi jika murid-murid cuba lihat, cuba tonton ya video YouTube ya, mereka menggunakan teknik percikan dan rinjisan sekali. Ya, mereka tidak membezakan. Jadi ini adalah perbezaan dia ya murid-murid. Teknik rinjisan lebih besar-besar ya hasil corak dia berbanding dengan teknik percikan. Ya murid-murid, mari kita lihat di penerangannya. Menggunakan sikat atau berus lukisan ya, berus lukisan. Berus gigi dia lebih kepada percikan. Boleh gunakan sikat, kita je merenjiskan ya murid-murid. Seterusnya mudah disediakan juga. Ni pun mudah ya murid-murid. Mudah murid-murid nak buat, mudah. Tetapi agak kotor atau comot. Ya, murid-murid ingat lagi cikgu pernah buat di sekolah. Ya, kita pernah buat di sekolah, kita lapik dengan plastik ya. Plastik sampah kita buat sebagai apron ya, supaya tidak terkena pada baju. Ya, murid-murid. Dia agak kotor atau comot. Seterusnya, corak dia lebih besar ya. Corak rinjisan adalah lebih besar berbanding corak percikan. Ya, murid-murid. Ini adalah contoh-contoh karya ya, murid-murid, karya yang dapat dihasilkan. Ya, ini yang terdapat dalam buku teks. Tetapi murid-murid boleh lebih kreatif, balut di atas tin, ya, menjadikan bekas pensel, ya, bekas pensel yang berbalut yang hasil karya murid-murid sendiri, ya, menggunakan teknik percikan, teknik
tiupan, teknik rejisan, ya, murid-murid menghasilkan sesuatu yang bermakna, ya. Kali ini murid-murid menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna dan lebih kreatif. Seterusnya, tugasan murid-murid. Seperti biasa, murid-murid hasilkan karya menggunakan salah satu teknik yang dipelajari. Salah satu atau kesemua teknik dalam satu kertas lukisan pun boleh, ya murid-murid. Kemudian hantar video atau gambar ya macam biasa kepada cikgu, ya murid-murid. Murid-murid boleh menggunakan handphone. Ini cikgu saja ambil gambar ya bagi seronok murid-murid melihatnya, ya murid-murid. Selain daripada itu, murid-murid, tugasan murid-murid juga menggunakan apa yang telah murid-murid hasilkan itu untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna. Seperti yang cikgu cakap tadi, ya, balut di atas tin sardin ke, tin susu ke, basuh bersih-bersih, balut, jadikan bekas pensel. Ya, boleh gunakan sebagai pembalut hadiah. Ya, atas kreativiti murid-murid, boleh minta bantuan ibu bapa ya untuk membantu ya jika murid-murid tidak ada idea. Ya, kemudian murid-murid seperti biasa juga hantarkan video atau gambar kepada cikgu, ya murid-murid. Cikgu ada juga tugasan lain untuk murid-murid pada kali ini, ya murid-murid. Ya, murid-murid menjawab soalan dalam lembaran kerja. Ada 2 lembaran kerja cikgu sediakan. Ya, murid-murid, mudah saja sebenarnya. Ya, murid-murid memadankan teknik tiupan, rejisan. Cikgu ada bagi contoh gambar, padankan dengan tulisannya, ya murid-murid. Kemudian peralatan, murid-murid padankan juga. Selain daripada itu, berdasarkan teknik-teknik yang telah murid-murid pelajari. 3 jenis teknik ya yang murid-murid belajar tadi, ya murid-murid. Selain daripada itu, cikgu juga ada sediakan soalan kuis Google Form, ya murid-murid. Ini juga berdasarkan teknik-teknik yang telah murid-murid pelajari, ya murid-murid. Ada 10 soalan, murid-murid tandakan jawapannya sahaja, ya murid-murid, mudah. Ya, murid-murid. Ya, selamat belajar, selamat membuat tugasan, ya murid-murid. Jangan keluar dari rumah, ya bantu ibu, bantu ayah di rumah. Ya, kita jumpa lagi pada minggu hadapan, ya murid-murid. Kita jumpa lagi. Bye. Bye.